Sektor pelancongan di negara Brunei Darussalam menunjukkan tanda-tanda pemulihan dan pertumbuhan yang memberangsangkan. Setakat Ogos tahun ini, negara Brunei Darussalam menerima lebih 28,000 pelancong dari Republik Rakyat China sebagai pasaran sumber kedua terbesar negara, mewakili lebih 15% daripada jumlah ketibaan udara. Perkara itu dikongsikan oleh Dayang Hajah Tutiati binti Haji Abdul Wahab, Setiausaha Tetap Kementerian Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan semasa Majlis Perasmian Bengkel Bahasa Mandarin dan peningkatan kapasiti untuk profesional pelancongan negara ahli ASEAN. Dikendalikan dengan kerjasama Pusat ASEAN China, acara itu menghimpunkan pengurus produk dan pemandu pelancong dari ASEAN dan Timur Leste. Kerjasama dan hubungan rapat antara negara Brunei Darussalam dan Malaysia, khususnya dalam sektor pengangkutan, memperkukuhkan hubungan ekonomi dan mempermudahkan pergerakan orang dan kargo antara kedua-dua negara. Perkara itu ditekankan oleh Setiausaha Tetap di Kementerian Pengangkutan dan Infokomunikasi semasa mesyuarat pertama Jawatankuasa Bersama Negara Brunei Darussalam Malaysia dalam bidang pengangkutan BMJCT yang diadakan menerusi sidang video. Dalam ucapan pembukaan, Awang Haji Muhammad Nazri bin Haji Muhammad Yusof juga menekankan kepentingan kesaling hubungan kedua-dua buah negara bagi mengukuhkan kedudukan serantau melalui fora seperti ASEAN, BIMYAGA, Pertubuhan Penerbangan Awam Antarabangsa ICAO dan Pertubuhan Maritim Antarabangsa IMO. BMJCT ditubuhkan berikutan penandatanganan Memorandum Persefahaman MOU antara Kerajaan Kebawahdulian Maha Mulia dan Kerajaan Malaysia mengenai kerjasama dalam bidang pengangkutan yang ditandatangani pada 26 Ogos 2024 sempena konsultansi Ketua-Ketua Negara kali ke-25. Mesyuarat BMJCT telah meluluskan terma rujukan TOR serta pelan kerja untuk tahun 2026 yang akan membimbing Jawatankuasa Bersama serta ahli-ahlinya untuk melaksanakan objektif MOU berkenaan. Kejayaan pemasangan sistem suria PV mencerminkan komitmen Inchcape Brunei ke arah perjalanan jangka panjang yang mampan dan amalan perniagaan yang bertanggungjawab. Inisiatif tersebut menjadikannya sebagai syarikat automotif pertama di negara ini yang memasang panel suria di bumbung premis mereka. Pemasangan tersebut akan menjana sejumlah besar tenaga boleh diperbaharui, mengurangkan pelepasan karbon dioksida, dianggarkan antara 100 hingga 156 tan metrik. Pelancaran inisiatif tersebut berlangsung di Gadong. Sistem suria tersebut dipasang di dua buah lokasi utama iaitu Lexus Showroom and Service Centre di Gadong dan Toyota Showroom and Service Centre di Beribi. Lexus and over 300 customers for Toyota are solar investment. Brunei Darussalam Central Bank BDCB akan meneruskan sesi pembarigaan kepada pemilik mesin perniagaan termasuk pengendali tempat letak kereta dan mesin layan diri serta pemilik kios pembayaran berikutan pengumuman Siri Baharu Keluarga Mata Wang Negara Brunei Darussalam. Bagi memastikan transaksi lancar dan mudah, para pemilik perniagaan dinasihatkan untuk melaksanakan dan menyelesaikan latihan penuntukuran agar mesin-mesin dapat mengenali dan menerima mata wang baharu tersebut setelah pengedarannya bermula pada 6 bulan pertama tahun 2026. Manakala semua mata wang yang sedia ada dalam edaran masih sah diperlakukan dan boleh terus digunakan bersama-sama mata wang baharu. Para pemilik mesin perniagaan yang belum menyertai sesi pembarigaan mata wang baharu, hubungi pihak pengurusan mata wang BDCB melalui email cm@bdcb.gov.bn atau menerusi talian 837-2186. Maklumat lanjut mengenai siri baharu keluarga mata wang negara serta ciri-ciri keselamatannya layari laman sesawang BDCB.
Brunei Darussalam Central Bank BDCB menerbitkan Indeks Harga Hartanah Kediaman RPPI negara Brunei Darussalam bagi suku kedua 2025. Indeks tersebut dihasilkan dengan data yang diperolehi daripada bank-bank di negara Brunei Darussalam dan diterbitkan dengan kerjasama pihak Kementerian Pembangunan, khususnya Autoriti Kawalan Bangunan dan Industri Pembinaan ABCI. RPPI mengukur kadar perubahan harga hartanah kediaman persendirian yang dibeli oleh isi rumah dari masa ke masa. Pada suku kedua 2025, RPPI menunjukkan peningkatan tahun ke tahun berbanding dengan suku kedua 2024 dan peningkatan berbanding dengan suku pertama 2025. Berdasarkan data pinjaman bagi pembelian hartanah kediaman persendirian yang diperolehi daripada bank-bank, sebanyak 146 transaksi pembelian hartanah kediaman persendirian telah dicatat pada suku kedua 2025. Ini menunjukkan peningkatan dalam bilangan transaksi berbanding dengan suku pertama 2025 dan peningkatan berbanding dengan 1 tahun yang lalu. Pada suku kedua 2025, sebahagian besar daripada transaksi tersebut adalah bagi pembelian rumah berasingan diikuti oleh rumah berkembar, rumah teres, pangsapuri dan tanah. Harga penengah bagi pembelian kesemua jenis hartanah kediaman persendirian pada suku kedua 2025 adalah $254,500 Brunei. Ini menunjukkan peningkatan sebanyak 15.7% berbanding dengan suku pertama 2025 dan peningkatan sebanyak 1.8% berbanding dengan suku kedua 2024. Harga penengah bagi pembelian rumah berasingan adalah $276,500 Brunei, $209,000 Brunei bagi rumah berkembar, $235,000 Brunei bagi rumah teres, $203,000 Brunei bagi pangsapuri dan $110,000 Brunei bagi tanah. Pengiraan RPPI menggunakan harga penengah dan bukan harga purata kerana harga penengah tidak mudah terjejas oleh harga hartanah yang luar biasa dalam suatu tempoh masa. Dari segi lokasi, kebanyakan pembelian hartanah persendirian pada suku kedua 2025 terletak di daerah Brunei dan Muara, diikuti oleh daerah Tutong dan daerah Belain. Tiada pembelian hartanah dicatatkan bagi daerah Temburong. 5 buah mukim yang merekodkan jumlah transaksi yang tertinggi bagi suku kedua 2025 adalah Mukim Sengkurong, Mukim Kilanas, Mukim Gadong, Mukim Berakasbi dan Mukim Lumapas. Indeks dan statistik yang diterbitkan adalah untuk maklumat umum sahaja. Bagi maklumat lanjut, nota teknikal dan data terkini boleh didapati di laman sesawang BDCB. Maklumat terkini mengenai RPPI juga akan dikeluarkan dari masa ke masa melalui akaun Instagram BDCB. Brunei Darussalam Central Bank BDCB menerbitkan Indeks Sentimen Perniagaan Negara Brunei Darussalam BSI bagi Ogos 2025. Indeks utama BSI iaitu Subindeks Keadaan Perniagaan menunjukkan keadaan yang lebih kurang sama dengan bulan sebelumnya. Cuti persekolahan selama 2 minggu pada bulan Ogos menyumbang kepada sentimen optimistik bagi sektor-sektor berkaitan pelancongan dan kegiatan percutian. Faktor lain termasuk projek baharu, peluang ekspor bagi beberapa perniagaan dan acara dalam negara. Subindeks pelaburan didorong oleh perniagaan bersaiz besar. Aktiviti pelaburan kekal positif mengambil kira projek-projek pemulihan yang berterusan, penektarafan fasiliti, penambahan semula stok dan pembelian peralatan bagi beberapa sektor. Subindeks pengambilan pekerjaan secara amnya menunjukkan prospek pengambilan pekerja yang sedikit menurun sejajar dengan pengurangan tenaga kerja di beberapa perniagaan besar dalam sesetengah sektor. Subindeks kos perniagaan, sebahagian besar perniagaan menjangka kos operasi yang lebih tinggi berikutan beberapa faktor, antaranya kos berkaitan insurans, kenaikan kos bahan mentah dan bahan masakan. Pertumbuhan jualan yang kukuh bagi sektor pengangkutan, manakala pembekal perkhidmatan telekomunikasi mengongsikan peningkatan penggunaan data roaming oleh pengguna tempatan yang melancong ke luar negara, penambahbaikan prestasi dari kempen promosi yang berjaya bagi beberapa restoran dan hotel dan peningkatan tempahan tempat untuk acara dan kadar penginapan di hotel dalam negeri semasa musim cuti persekolahan.
peningkatan jualan, kenaikan pengeluaran serta prospek ekspor baharu mendorong sentimen optimistik secara sederhana walau berdepan gangguan berkaitan cuaca. Prestasi yang stabil secara amnya dengan penggunaan kemudahan pinjaman dan permintaan terhadap produk takaful yang mengimbangi cabaran dihadapi oleh beberapa perniagaan akibat persaingan, pendapatan rendah ekoran persekitaran kadar faedah yang rendah serta peningkatan peruntukan bagi kerugian pinjaman. Kontrak yang tidak disambung, isu aliran tunai yang berterusan, perbelanjaan pelanggan yang lemah serta kenaikan kos gaji adalah antara faktor-faktor yang dikongsikan yang memberi kesan negatif terhadap perniagaan. Maklumat lanjut dari laman sesawang dan akaun media sosial BDCB. Dewan Perniagaan dan Industri Brunei Darussalam NCCIBD menganjurkan pembentangan seminar dan program latihan Cina bagi berkongsi idea mengenai aktiviti yang sedang dijalankan dan akan datang. Acara tersebut memberi peluang kepada para ahli untuk menyertai pelbagai acara antarabangsa seperti persidangan, ekspo dan seminar yang dapat memperluaskan pengetahuan perniagaan, rangkaian dan mengukuhkan kerjasama. Antara inisiatif tersebut ialah seminar yang diadakan di China dianjurkan oleh pelbagai institusi meliputi pertanian, akuakultur, makanan dan minuman, pengurusan rantaian bekalan, pembinaan dan pengurusan projek. Dari tahun 2023 hingga 2025, NCCIBD telah menganjurkan lebih 40 seminar antarabangsa. Meskipun minyak kelapa darah sudah dihasilkan lebih 14 tahun lalu, namun ia terus mendapat permintaan tinggi dan dijangka menembusi pasaran luar negara. Minyak kelapa darah menjadi produk pertama yang dihasilkan oleh MKM Tanjung Maya sejak tahun 2011. Berikutan sambutan yang menggalakkan, MKM Tanjung Maya mempelbagaikan penghasilan produk kesihatan dan kecantikan lain seperti minyak urut minyak kelapa darah atau VCO, balm untuk anak damit, krim kosmetik dan sabun. Potential for minyak kelapa darah ni it's quite big, but if we still maintain the quality apa semua, insyaAllah it can go bigger. And in terms of macam export ataupun bekerjasama dengan pihak swasta, for now we have demands yang macam dari Singapore or even Thailand and Japan. Dengan promosi dan kolaborasi meluas, produk 1K1 PMPK Tanjung Maya dijangka mendapat permintaan tinggi termasuk pasaran luar negara yang akan memacu aktiviti perekonomian penduduk kampung sekaligus melahirkan generasi produktif dan berdaya saing. Lembaga Kemajuan Ekonomi Brunei LKEB mengalu-alukan para usahawan baharu dan yang sedia ada untuk menyertai program Micro Bootcamp bagi November 2025. Terbuka kepada semua usahawan di negara ini, Micro Bootcamp adalah program latihan keusahawanan peringkat permulaan BEDB di bawah Darussalam Enterprise Day. Program 2 minggu ini ditawarkan secara percuma dan dihadkan kepada 30 peserta untuk menyediakan pengalaman pembelajaran yang fokus dan interaktif. Diadakan 3 kali setahun, Micro Bootcamp menggabungkan bengkel, bimbingan dan latihan praktikal yang membantu peserta memperoleh pengetahuan penting dalam perancangan perniagaan, pemasaran, kewangan dan operasi serta membangunkan kemahiran dan keyakinan untuk mengendalikan perniagaan yang mampan. Keazaman dan semangat untuk terus maju menjadi kunci kejayaan seorang usahawan tempatan dalam mengembangkan perniagaannya dari menjual air balang kepada memiliki food truck serta menghasilkan produk aiskrim buatan sendiri.
melalui jenama Ijoy, Daeng Suria binti Haji Hussein kini membuktikan bahawa kegigihan mampu membawa kejayaan meskipun berdepan pelbagai cabaran. Bermula pada tahun 2016, Daeng Suria memulakan langkah perniagaannya secara kecil-kecilan. Dari sana, beliau mula menerima tempahan bagi majlis-majlis tahlil, doa selamat dan kenduri kahwin. Alhamdulillah, saya mula memperkembangkan lagi daripada minuman menjadi satu produk lain iaitu aiskrim. So kami bermula dari rumah aiskrim itu, dan bila kami ada peluang mendapat kilang macam ni, kami menambahkan lagi kami punya produk dengan aiskrim yang ada sekarang ni. Perkhidmatan kami adalah servis catering minuman, servis catering aiskrim. Kami ada food truck juga. Kalau ada jemputan-jemputan untuk berniaga, vendors macam tu, kami pun ada menyediakan catering food truck juga. Sambutan terhadap food truck Ijoy turut meningkat, khususnya semasa sambutan hari-hari kebesaran dan majlis persendirian. Menurut Daeng Suria, walaupun lokasi perniagaan kurang strategik, beliau tetap menerima tempahan setiap minggu. Dengan semangat dan keazaman tinggi, beliau juga berharap agar jenama Ijoy terus dikenali dan berpeluang berkembang ke peringkat lebih luas. Alhamdulillah kami ada tempahan macam hujung minggu, kami ada tempahan catering 400-500 kadang-kadang macam itulah kami dapat. Pakai teraan ni alhamdulillah ada jual sambutan misalnya hari kebesaran, macam belum lama ni Maulid Nabi, ada permintaan orang tempah banyak macam tu. Harapan saya untuk masa depan semoga Ijoy ni bila sebut Ijoy saja orang sudah tahu produk kami. Itu harapan kami di masa depan. Kami berharap kami pun dapat membuka franchise macam itulah, insya-Allah.